Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kawan-kawan biasa tengok tak kad triage ni? Okey. Kad triage ni ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau dan ada juga yang warna putih. Kad triage, okey. Okey, so kad triage yang standardnya yang kalau kat Malaysia ni kita guna yang Mastem punya. Okey, kalau Mastem dia tulis Malaysia Society for Traumatology and Emergency Medicine. Okey. Yang ni Mastem. MASTEM. Yang ni yang standard lah. Kat Malaysia kita guna yang Mastem ni. Okey. So, Mastem dia ada buat 4 kategori. P1, P2, P3, P4. P1 ni yang critical. P1 critical, priority 1. Okey, yang tu yang warna merah. Okey. Kemudian kita ada priority 2. Okey, separa critical. Yang ni yang warna kuning. Yang warna kuning. Okey. Kemudian kita ada P3. Okey. Tidak critical, priority ketiga. Okey, P3. Okey, yang ni yang warna hijau. Last sekali priority keempat. Okey, mana kes tidak berpriority. Mana dah settle P1, P2, P3 baru kita tengok mangsa P4. Okey. So, hari ni kita nak tahu apa beza P1 sampai P4. Lepas tu kita nak tahu macam mana kita nak guna kad ni semasa di lokasi kejadian. Okey. So, yang mereka kategorikan P1 sampai P4 ni berdasarkan RPM. Okey. Kalau merah dan kuning dia berdasarkan RPM. Okey. R tu maksudnya respiration, pernafasan. Okey. Kalau pernafasannya kurang daripada 10 atau lebih dari 30, tak normal lah. Kalau normal 10 hingga 30 kira normal. Okey. Kalau pernafasan dia tak normal, kita kategori dia merah. Ataupun perfusion dia. Okey. Kalau kita check kat kuku, okey, tekan, sekarang kuku warna pink, bila kita tekan dia akan jadi warna putih. Kita lepas balik, kita tengok berapa second dia jadi pink balik. Okey. So kalau bawah daripada 2 second normal lah. Kalau lebih daripada 2 second makna circulation dia tak bagus. Okey. Okey, perfusion dia tak bagus. Okey. Lepas tu M, mental status. Okey. So kita tanya apa-apa dia boleh jawab tak? Kita tanya dia, "Cik ada kat mana?" "Oh, sekarang ni waktu malam kan." So dia tak jawab pun soalan. So dia mental status dia dah lari lah. Ataupun yang senang sekali kita kata angkat tangan, dia angkat tangan. Angkat kaki, dia angkat kaki. Okey. Kalau dia tak boleh buat salah satu, kita kira sebagai merah. Okey. So merah dengan kuning kita guna RPM. Okey. Okey. So kalau respiration dia 10 hingga 30 still kuning. Okey. Pernafasan dia 10 hingga 30 per minit. Kita kira dalam seminit kita tengok jam. Pernafasan dia 10 hingga 30 kita kira dia normal lagi. Okey, itu dia punya kuku kan. Bila kita check warna kukunya, perfusion dia, okey, kita check dia lebih daripada 2 second. Yang tu tak normal. Kalau bawah dari 2 second kuning lagi lah. Kalau lebih dari 2 second dah merah dah. Okey. Lepas tu M, dia boleh ikut tak apa yang kita cakap? Okey, kalau kita kata angkat tangan, dia angkat tangan. So kira motor dia baguslah. Motor dia baguslah. Okey, dia boleh ikut apa yang kita cakap. Okey. So RPM merujuk kepada respiration, perfusion, motor. Okey. So kalau semua normal kita akan kuning. Kalau semua tak normal kita akan merah. Okey. So kuning ni macam hijau ni macam mana pula? Hijau ni dia boleh jalan sendiri ke ambulans. Okey. Hijau ni kategori dia boleh berjalan. Dia boleh berjalan kalau kita kata hijau. Kalau putih pula macam mana? Putih makna tiada nadi, tiada pernafasan. Tak ada nadi, tak ada pernafasan. Okey. So selain kita guna kad, kita buat siap-siap kad kan. Okey, kalau boleh kita sediakan satu dekat bilik gerakan. So bila kita sediakan satu set dekat bilik gerakan, kalau ada kes bas dengan bas. Bas 40 orang, langgar bas 40 orang, mangsa 80 orang.
So kita dah standby nak buat tagging dekat mangsa. Okey. So kalau macam mana nak buat, okey. Selain daripada kad, kita boleh guna micropo. Yang paling senang lah, yang paling malas sekali kita guna micropo lah. Okey. Tulis siap-siap dia main tagging lah. Contoh, dia boleh jalan tadi kan. Dia main dekat kita. So, kita tagging dia green. G. Okey, kita tagging dia G, green lah, maksudnya hijau. So, kita lekat dekat tangan dia ke, ataupun kita lekat dekat dahi dia ke. Dah senang. Okey, so guna microphone saja. So penyelamat link tengok G maksudnya green, hijau. So dia tahu selagi merah dengan kuning tak selesai, yang hijau ni takkan dihantar ke hospital. Okey. So guna microphone pun boleh ataupun guna ribbon pun boleh. Okey. Ada ribbon yang warna merah, ribbon yang warna kuning, ribbon yang warna hijau ataupun ribbon yang warna putih. Okey. So ribbon-ribbon ni kita ikat dekat tangan mangsa, so sebagai tagging. So kita dah tahu mangsa ni tag merah, mangsa ni tag kuning. Ribbon hijau maksudnya mangsa tag hijau. Ribbon putih maksudnya mangsa tag putih lah. Okey. So selain guna ribbon, kalau dekat luar negara mereka menggunakan RFID. Yang sekarang kita dah guna kat tol tu, RFID mereka dah guna dekat situasi bencana. So mereka ada tag RFID tu. Daripada scan tu saja mereka dah tahu nama pesakit, jantina pesakit, umur pesakit, kecederaan yang pesakit alami. Sangat-sangat moden. Yang tu yang luar negara pakai. Okey. So di Malaysia kebanyakannya kita guna kad ni lah, kad triage ni. Okey. So macam mana kita nak tagging mangsa? Okey, saya jelaskan satu persatu. So kita boleh kongsi sama-sama lah, kita boleh bincang sama-sama macam mana kita nak tagging mangsa ni, merah ke, kuning ke, hijau ke ataupun putih. Putih ni kira meninggal dunia lah. Okay. So sampai di lokasi, bas dengan bas berlanggar 40 orang. So 80 orang dalam kawasan tu lah. So sampai di lokasi, kita ambulan yang pertama sampai di lokasi. Siapa-siapa ambulan yang pertama, tak kira lah agensi mana pun, dia takkan bawa mangsa pergi kat hospital walaupun dia yang first sampai. Yang first sampai ni dialah yang buat tagging, dialah yang buat setting dekat lokasi tu. Ambulan masuk di mana, ambulan keluar di mana. So kita tak jalan sehala tau. So kita tak akan ada jalan jam. Ambulan tu takkan sesak. Okay. So dia akan tentukan semua. Ambulan yang first sampai tu, dialah yang last sekali akan balik. Dialah last sekali akan buat last round, tengok ada tak mangsa yang tinggal. Kemudian dialah last sekali yang akan balik. Bukan dia yang first sampai dia ambil mangsa bawa pergi hospital, bukan. Sebab yang ni case MCI, Mass Casualty Incident. MCI ni maksudnya mangsa lebih ramai daripada perawat. So dia kena buat tagging supaya mangsa yang merah ni, yang kritikal ni, yang kita akan hantar dulu ke hospital. Kemudian dah merah habis, baru ke yang kuning. Kuning dah habis, baru hijau. Lepas tu baru kita buat untuk bangsa putih pula. Okay. So macam mana kita buat? Tadi bas dengan bas berlanggar 80 orang lah mangsa, lebih kurang anggaran. So kita ambulan yang first kali sampai di lokasi, apakah tindakan kita? Kita kena buat 5S. Tulis. Kalau ada buku tulis. Okay, kalau ada kertas tulis. Ini saya nak kongsi macam mana kita nak buat 5S. First, satu, safety. Safety, keselamatan lah. Okay. Pastikan kawasan tu selamat untuk penyelamat nak melakukan tugas dia. Okay. First kali mesti safety. Yang kedua, scene size up. Scene size up ni maksudnya kita kena tengok di tempat kejadian tu, kita anggarkan berapa mangsa, berapa kenderaan yang terlibat, lepas tu apa yang berlaku, apa bahaya yang boleh kita ni. Okay, so semua scene size up kita kena buat. Incas yang untuk ambulan pertama yang sampai tu, dia yang kena buat scene size up. Okay, dah 2S dah. Okay, kemudian S yang ketiga, send information. Ambulan yang pertama sampai di lokasi, dia tak boleh bergerak dah. Ambulan tu dia statik, dia akan hantar maklumat dekat base. Okey, bilik gerakan daripada ambulan 1. Lapor ada 2 buah bas terlibat kemalangan. Okey, kemudian anggaran 80 mangsa. Perlukan lebih banyak ambulan, perlukan lebih banyak bantuan. Sila hantar ambulan dan bantuan lain yang yang diperlukan.
Okey, so dia kena hantar maklumat dekat bilik gerakan baru. Bilik gerakan tahu, "Oish, kes ni kes MCI, Mass Casualty Incidents." Maksudnya kes ni mangsa lebih ramai daripada penyelamat, perlukan lebih banyak ambulans, perlukan lebih banyak logistik, perlukan lebih banyak penyelamat. 3S dah settle. S yang keempat, baru kita buat set up base. Okey, ambulans yang first sampai tu dia yang kena set up base. Okey, set up base ni maksudnya dia kena tentukan, okey, ni kawasan rawatan. Okey, di sekeliling ambulans ni kawasan rawatan. Ambulans yang dia parking tu lah. Mungkin. Lepas tu di sebelah kanan laluan masuk ambulans, sebelah kiri laluan keluar ambulans. So kita takkan ada traffic jam untuk geng-geng ambulans ni. Okay, so kanan ada ambulans masuk, ambulans tak boleh keluar dekat situ juga, ambulans kena keluar di jalan yang lain. So tim yang pertama kena set up base macam tu. Okay, so dia kena tahu lokasi nak kumpul mangsa di mana, lepas tu ambulans masuk mana, keluar mana. Dia kena tutup kawasan tu, tak mahu orang awam kerumun kawasan tu dan sebagainya. Okay, ada 4S lah. S yang kelima, simple triage and rapid treatment. Okay, akronim dia start lah, simple triage and rapid treatment. Maksudnya kita kena start tagging mangsa ni mengikut keadaan mangsa. Kemudian kena buat rawatan yang sesimpel mungkin. Lepas tu bila ambulans lain datang, kita akan tunjuk dia, okey, merah dulu, hantar merah dulu. Macam tu. So lepas merah dah settle, okey, kuning pula, kuning ada kat sana, kuning ada kat sana. Dia kena tunjuk kuning ada kat mana. Okey, lepas tu ambulans akan hantar yang kuning, lepas tu baru yang hijau. Kemudian baru kita settle dengan polis yang tag putih ni. Okey, macam mana kita nak buat first step? Okey, 5S dah datang kan. So S yang kelima tu simple triage, kita kena buat triage. Lepas tu rapid treatment lah. Okey, so macam mana nak buat triage? Mangsa ramai ni, 80 orang. Dalam ambulans kita 3 orang je. Macam mana kita nak buat? Okey, so tengok first step dia. Sampai di lokasi dah buat 5S. S yang kelima tu kita nak buat ni, kita pakai loudspeaker yang dalam ambulans tu. Loudspeaker ada loudspeaker kan, kita jerit. Okey, kami daripada tim ambulans 1, contoh. Kami dari tim ambulans APM. Okey, siapa yang boleh berjalan ke arah kami, sila berjalan ke arah ambulans, kami akan beri rawatan di sini. Itu first step tu. Okey, buat announcement, buat pastikan mangsa boleh dengar. Okey, kita buat. Okey, perhatian, kami daripada ambulans APM, kami akan mulakan operasi menyelamat. Siapa yang boleh berjalan, sila jalan ke arah ambulans, rawatan akan diberi di sini. Lebih kurang macam tu maksudnya. Okey, so sesiapa saja yang berjalan, mangsa yang jalan main dekat ambulans, main dekat pusat pengumpulan mangsa tu, yang tu kita terus bagi dia tag hijau. Sebab dia boleh jalan, so kemungkinan besar kecederaan dia minor lah. Kecederaan dia minor. Okey, so siapa yang boleh jalan ke arah kita ni, kita bagi dia tag hijau. Kemudian pemandu ambulans yang dalam ambulans tadi tu, dia keluarkan barang-barang dalam ambulans, tapi dia tak bagi rawatan. Okey, tapi mangsa akan bantu mangsa yang lain merawat sesama mereka. Nampak tak? Okey, kita dah bagi tag hijau, kita bagi pula bandage, gamji, triangular bandage, gauze, kita bagi semua kat depa. Depa akan rawat sesama mereka. Sebab ada 80 mangsa, kita tak boleh rawat satu-satu. So kita perlukan bantuan. So dalam bas dua buah bas tadi, mungkin ada yang belajar nurse, mungkin ada yang belajar first aid, mungkin ada yang doktor. So mereka akan rawat sesama mereka. Okey, alat kita beri. Sebab tu dalam ambulans, saya biasa tengok satu agensi ni, dia dalam ambulans dia setting setiap barang ada 12. Gauze 2 inci 12. Gauze 3 inci 12. Gauze 4 inci 12. Gamji 12. Bandage 3 inci 12. Bandage 4 inci 12. Semua ada 12. Supaya bila ada bencana macam ni, mereka tak risau. Barang ada, kelengkapan ada banyak dalam ambulans. Mereka boleh keluarkan kelengkapan tu, bagi dekat bangsa yang green tadi. So daripada 80 orang, katakan 60 orang dah datang ke pusat pengumpulan mangsa tadi. Semua dah tag green. 60 orang, katalah 60 orang. So tinggal 20 orang je kita nak buat triage untuk nak tentukan kuning, merah atau putih. Hijau dah settle lah. Okay, so hijau, tag mangsa hijau,
Kemudian bagi mereka peralatan, mereka akan rawat sesama mereka, minta mereka tunggu di pusat pengumpulan, jangan keluar dari situ. Kita nak buat data nanti, lelaki berapa, perempuan berapa, okey. Data dia lebih kurang macam ni. Okey. Data lebih kurang macam ni, okey. Okey, so dekat sini dia tulislah lelaki dewasa ada berapa yang merah, kuning, hijau, putih dan jumlah. Perempuan dewasa, kanak-kanak, lepas tu bayi, so jumlah. Okey, lebih kurang macam ni lah charting. So kita ada data berapa mangsa yang terlibat kemalangan hari tu. Okey, so hijau bila dah settle, hijau bila dah ni, so hijau bila dah buat, okey, so hijau, okey, so hijau dah settle, okey, so hijau dah ada dekat pusat pengumpulan mangsa tadi. So bagi dekat pemandu ke, dekat pembantu ke, okey, so okey, hijau dah settle. Kemudian sekarang kita nak pi dekat mangsa yang tak boleh jalan tadi. Ada lagi 20 orang. Okey, macam mana kita nak tagging mangsa? Okey. Pastikan ada 2 orang. Lebih baik 2 orang sebab mudah kerja. Okey, seorang untuk periksa mangsa. Lepas tu lagi seorang akan buat documentation. Okey, pembantu akan buat documentation. Okey, dia akan bawa kertas documentation dia. Kemudian dia akan bawa satu kotak glove. Okey, kotak glove. Okey. Kemudian dengan yang kad trace ni, dia akan bawa sekali. So sampai dekat mangsa yang pertama, kita check. Okey, tengok dia punya nafas. Okey tak nafas dia? Lepas tu check dia punya capillary refill. Okey tak capillary refill dia? Kemudian check dia punya motor. Dia boleh tak buat apa yang kita suruh? Check dia punya mental. Boleh tak dia buat apa yang kita suruh? Contoh kita suruh angkat tangan, dia boleh tak angkat tangan? Contoh angkat kaki, boleh tak angkat kaki? So nak tengok mental dia boleh terima tak arahan kita. Okey. So bila dah tiga-tiga normal, tiga-tiga dalam range normal, kita akan tag dia kuning. Okey. So mangsa tadi semua normal, tiga-tiga ni normal. RPM tadi normal. Kita akan tag kuning. Okey. Lepas tag kuning dah settle. Okey, pembantu akan catatlah wanita dewasa, bangsa apakah. Okey, kejeraan di mana ke, apakah lebih kurang. Kalau dapat nama dan IC lebih baiklah. Okey. Kemudian kita pergi dekat mangsa kedua. Mangsa kedua mesti buka glove yang tadi. Mesti buka glove yang tadi sebab kita tak mau ada jangkitan silang. Okey, so tukar glove pula. Okey. Tapi katakanlah glove tak banyak. Glove tak banyak, kita kena sediakan normal saline ataupun air biasa. Lepas tu dengan klorok. Campur dalam satu botol. Air 9, klorok 1. Nisbah dia lah. Air dia 9, nisbah dengan klorok 1. Campur dalam botol. Okay, campur dalam botol. Kemudian gunakan itu untuk cuci glove yang pertama tadi. Okay, baru kita sentuh mangsa yang kedua. Okay, mangsa kedua kita check pula RPM dia lagi sekali. Okay, check tengok respiration, pernafasan dia 10 hingga 30 tak? Okey, normal. Kemudian perfusion dia lebih dari 2 second. Dia punya capillary refill lebih dari 2 second. Mungkin darah tak cukup dalam badan. So kita terus tag dia rate. Lepas tu mental dia boleh tak ikut kita punya perintah. Okey. Salah satu tak normal, terus rate. Kalau tiga-tiga normal, kuning. Kuning. Okey. Kalau salah satu tak normal, terus rate. Boleh tak? Kalau tiga-tiga normal, kuning. Salah satu je tak normal daripada 3 di RPM ni tak normal, terus rate. Okay. Kemudian pergi dekat mangsa ketiga sama juga. Tukar glove ataupun cuci dengan larutan klorok dan air tadi. Kemudian kita pergi kat mangsa ketiga, tengok dia kebetulan tak ada nadi, tak ada nafas. Okay. Kalau situasi normal, situasi kes normal, mangsa seorang, penyelamat 3 orang, kita dah mula start CPR. Okey, tapi sebab mangsa ni ramai 80 orang, kita tak boleh buat CPR. Kita tak cukup manpower. So, bila tak ada nadi, tak ada nafas, kita tag saja putih. Kemudian tinggal mangsa jadi priority 4. Last sekali baru polis akan bawa dengan Black Maria. Yang putih ni tak boleh bawa dengan ambulans, pergi Black Maria. Boleh nak? So, dah tahu dah cara dia. Okay. First, kita kena buat announcement.
Okay? Sampai-sampai dekat lokasi kita buat 5S. Kemudian kita buat announcement. Siapa boleh jalan ke arah saya, yang tu tagging hijau. Okay? Kemudian yang kat dalam tu kena masuk 2 orang penyelamat. Okay? Seorang cek mangsa, seorang lagi buat documentation. Okay? Kita guna RPM, respiration, pernafasan. Kalau normal 10 hingga 30 lah. P ni, perfusion ni, kita buat capillary refit. Kita check tengok, kalau bawah 2 second dia jadi ping balik, tu normal lah. Okay. Lepas tu M ni, mental status ni, kita minta dia buat angkat tangan, dia boleh tak angkat tangan. Kalau minta dia angkat kaki, dia boleh tak angkat kaki. Okay. Kalau tiga-tiga normal, kita tag dia kuning. Kalau salah satu tak normal, terus kita tag dia merah. Boleh nak? Kalau tiga-tiga normal, kuning. Salah satu tak normal je, merah. Okay. Kalau tak ada tak ada nafas, meninggal dunia, terus kita tag dia putih. Okay. Ambulans kedua sampai, ambulans ketiga sampai, terus kita beritahu dia. Okay, mangsa merah ada sini, mangsa merah ada sini. Ambulans yang kedua dia takkan ambil mangsa hijau dulu. Yang tadi berkumpul ramai 60 orang tu. Okay. Ambulans yang kedua ketiga tu dia akan ambil mangsa merah dulu, settle semua merah, baru dia ambil yang kuning. Settle semua kuning. Kalau yang hijau ni ramai, tapi semua boleh jalan kan, kita ambil pengangkutan lori, bas pun tak apa, tak terjadi salah. Tak payah guna ambulans orang satu sampai 60 orang kan. So mungkin kita sediakan lori atau bas untuk bawa mereka ni ke hospital atau klinik yang terdekat. Boleh nak? Kemudian yang tag putih ni mesti dibawa oleh polis, mesti diurus oleh polis. Tag putih ni tak boleh dibawa oleh ambulans ke hospital. Boleh nak? Okey, lebih kurang macam itulah cara kita nak guna kad triage. Kita akan sambung lagi dalam episod akan datang. Apa-apa soalan boleh tanya dalam ruang komen. Okey, kita akan bincang sama-sama. Terima kasih kerana menonton.